untuk membuat kata sharing session ni, TS Ros Hasfarizan sendiri, iaitu pelajar kohort 1 ataupun pelajar di semester akhir lah. Okay, kalau Cikgu Mahani ni pelajar kohort 3. Saya tahu pelajar-pelajar ODS saya ni, diorang ni sebenarnya kawan-kawan walaupun diorang ni berbeza-beza kohortnya. Okay, jadi saya berucapkan terima kasih kepada tim ODL ni. Okay, saya tahu juga ramai yang sebenarnya yang hadir malam ini yang bukan sebenarnya daripada ODL. Mereka sebenarnya ada pelajar, juga pelajar perdana teknologi pendidikan. Okay, ada juga pelajar PhD. Ada juga pelajar HLP yang menyambung master, tapi HLP bukan juga teknologi pendidikan, ada daripada program lain, okey, yang turut samalah pada hari ini. Tapi sebenarnya macam saya katalah, ini diinisiatifkan oleh Cikgu Ros Hasfarizan kita yang menyatakan bahawa dia nak share lah. Okay, nak share bagaimana sebenarnya bekerja dengan template thesis UTM ni. Okay, saya tak ada nak cakap panjang, okay, sebab mungkin nanti lain-lain boleh tanya dengan cikgu lah. Okay, yang macam mana nak bekerja dengan template thesis UTM ni. Okay, cuma apa yang saya nak tekankan di sini, so saya faham pelajar kohort, sebenarnya pelajar ODL ataupun ada juga pelajar-pelajar yang lain sebenarnya yang masih ataupun sedang lagi menjawab exam masih lagi dalam exam lah. Jadi memandangkan cikgu Ros ni tak adalah exam dia dah habis. Sebenarnya RS dia pun belum settle. Tapi dia sedang fasa dalam menunggu penilaian. Jadi dia ada masa lah nak berkongsi. Jadi kalau siapa tanya kenapa buat hari ni tengah sibuk lagi exam kan. Jadi kita ikut masa orang yang nak memberi ilmu lah ya. Jadi saya tak adalah macam nak booking waktu yang tak semua orang free dan sebagainya. Okay, jadi seterusnya berkaitan dengan formatting ini, sebenarnya memang UTM dah memperkenalkan semenjak tahun bila saya pun tak pasti. Sebab dulu sebenarnya formatting ni tak ada template tu. Okay, template tu sebenarnya saya dah pesan untuk semua pelajar-pelajar yang baru join, baru daftar, terus gunakan template. Dia tak gunakan template tu di akhir lah. Sebab kalau akhir tu saya cakap nanti 3 hari 3 malam, tak siap buat formatting sahaja. Okay, kalau dulu memang kita pakai manual. Maksudnya manual tu sebelum kita binding yang akhir, kita kena pergi dulu dijaga oleh SPS tau, School of Postgraduate Studies. Kita kena print. Lepas tu bawa pergi counter dia akan check. Counter dia akan check satu-satulah kita punya muka surat tu. Lepas tu dia ukur pakai pembaris tau. Tepi tu betul ke tidak. Punyalah susah lah zaman dulu, zaman saya belajar dulu. Tapi sekarang anda beruntung. Dah ada template tu. Tinggal nak masukkan je, tak payah nak berpinah tengok muka surat kan. So sangat mudah lah. Lepas ni Cikgu Ros kita akan share macam mana nak buat. Okay, kemudian apa yang penting sebenarnya template tu untuk menjimatkan masa dan pastinya ikut format thesis UTM lah yang betul. So janganlah anda pergi download pula format thesis universiti lain dan sebagainya ya. Okay, mungkin sikit lagi adalah berkaitan dengan nanti, mungkin take note lah. Okay, satu yang anda kena tahu adalah dia punya tajuk. Okay, sebab saya pun belum bincang lagi dengan Cikgu Ros sebab Cikgu Ros belum pergi sampai ke final, belum sampai nak binding lah ataupun belum sampai pada nak fasa formatting yang last. Okay, sebenarnya tajuk thesis tu nanti dia tidak boleh melebihi 15 patah perkataan tau. Tajuk dia kat depan tu nanti. Okay, dan tajuk tu 15 patah perkataan tu tidak termasuk perkataan-perkataan seperti macam oleh, dia perkataan-perkataan yang penting saja, dan tu semua tak termasuk dalam kiraan 15. Okay, nanti boleh bincang dengan supervisor lah tu. Okay, sama-sama nanti you tengok. Kemudian last kali formatting tu kalau buat tajuk dia adalah piramid terbalik. Bila last kali nanti dah siapkan dia punya muka depan tu, dia tajuk dia tu panjang, pendek. Dia bukannya pendek, panjang macam tu. Dia mesti piramid terbalik last sekali nanti. Okay, tu tak apalah, nanti tu boleh supervisor nanti boleh bantu. Okay, jadi saya harap malam ni semua yang hadir ni dapatlah ilmu daripada Cikgu Ros kita ni yang nak share berkaitan dengan template thesis UTM.
Dan juga kalau ada soalan di luar daripada tajuk dia, saya harap you all boleh tanya supervisor lah, sebab saya pun nak beransur kejap lagi. Dan untuk pelajar ODL nanti kita jumpa, kalau ada soalan berkaitan dengan ODL kita jumpa next week. Okey, itu sahaja daripada saya. Have fun malam ni. Saya serahkan semula kepada Cikgu Mahani. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Dayana. Itu dia ucap pertama yang saya rasa agak memberikan motivasi ya, sangat bersemangat sebenarnya Dr. Dayana. Daripada mula kami kenal memang sangat-sangat bersemangat, sentiasa memberikan kata-kata positif kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi Dr. Dayana. Alright, so seterusnya rakan-rakan, tanpa membuang masa lagi, kita mempersilakan TS Rosha Farizan bin Cik Ghazali, aka sangat dikenali dengan gelaran Brosem dalam kalangan kami, rakan-rakan Google Certified Trainer, untuk menyampaikan atau untuk berkongsi satu perkongsian yang insya-Allah akan menjadi sangat bermanfaat kepada kita semua, iaitu menggunakan thesis template UTM. Dipersilakan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar Boleh. Okey. Terutama sekali yang berusaha Prof Madia, TS Dr. Nur Dayana binti Abdul Halim yang merupakan penyelaras program dan juga merangkap saya punya supervisor lah selama hampir setahun. Beliau membimbing saya dalam penulisan tesis, dan yang berusaha Cikgu Mahani dan juga rakan-rakan teknikal saya rakan-rakan teknikal daripada Cikgu Fauzia daripada kohort 3 ODL, Cikgu Aida Liza daripada pelajar kohort 2A, dan juga Cikgu Rozaina juga daripada kohort 2A, dan sahabat-sahabat semualah. Mungkin tadi doktor ada bagi tahu, maksudnya selain daripada ODL pun ada juga. Okey, terima kasih banyak-banyak doktor. Memang tadi tu boleh rasa dia punya semangat tu, dan juga power yang doktor nak bagi kami tu memang sampailah tadi, insya-Allah. Kami akan cuba untuk malam ni sebenarnya kita sembang santai lah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada doktor lah yang bagi peluang kepada kami lah, khususnya untuk ODL, untuk berkongsi lah sedikit berkaitan dengan kita punya tesis ni. Okay, sebenarnya memang seperti yang doktor bagi tahu, doktor dah banyak kali lah sebenarnya saya ni SV memang doktor sebagai SV saya memang boleh kata banyak kali lah doktor suruh saya buat menggunakan template UTM, tapi sampai RS1 saya tak guna template UTM. Last kali berpindah biji mata saya tu untuk buat numbering. 1, 2, 3, kalau ubah sikit je muka surat, jam. Last kali pening macam tu. Jadi pada RS2 ni doktor pun selalu ingatkan lagi. Last kali memang saya pun akhirnya saya guna ni template UTM ni, memang memudahkan juga. Okey, memang memudahkan apa yang saya nak cerita kat sini malam ni. Yang pertamanya, kalau kita tengok, kita akan cuba sentuh berkaitan dengan 6 benda lah. 6 benda yang saya jumpa dalam template ni yang kena ada sedikit teknikal. Sedikit saja tu. Maksudnya yang mula-mula saja kita buat, last sekali dia akan menyenangkan kita sampai akhir lah. Okey, sekejap saya try buka. Yang pertama sekali saya nak tunjuk dulu. Dia punya power, dia punya template UTM ni. Sebelum kita pergi ke macam mana nak buat tu, tengok dulu apa benda yang sebenarnya yang memudahkan lah. Dia sebenarnya memudahkan saya lah sebenarnya. Dan saya pun terasa nak berkongsi, dan alhamdulillah doktor bagilah, maknanya bagi peluang untuk berkongsi kepada semua lah. Okay. Kalau kita tengok di skrin sekarang ni, sekejap saya dia slow sikit. Okey, ni saya punya tersilah. Kalau kita tengok muka surat ni, okey, ni adalah yang saya buat tanpa format. Okey, tanpa template UTM.
Okay, jadi saya kena type salah satu. Jadi kalau kita nampak sini, contohnya, kalau katalah pada muka surat sini, dia katalah pada muka surat ni, katalah ni latar belakang masalah ni sekarang ni dia berada pada muka surat 7. Okey. Jadi saya pun katalah saya berubah muka surat dia, sebabnya mungkin kita tambah gambar, kita tambah dan sebagainya, dan menyebabkan muka surat 1.2 ni latar belakang ni dia dah jadi nombor 8. Jadi apa yang berlaku? Yang belakang-belakang ni akan jadi berubah semua ni. 1.3 tadi nombor dah jadi nombor 10. Okay, kalau kita tengok sini, katalah 1.7 tadi, dia 1.3 dah jadi nombor 9. Okay, nombor 9. Yang ni dah jadi nombor 11. Contoh kalau kita tengok sini. Jadi saya kena salah satu lah. Yang ni jadi nombor 12. Yang ni jadi nombor 13. Jadi saya kena buat secara manual. Kalau dalam masa yang suntuk lah kita kata, maknanya dalam tempoh nak kena hantarnya dengan pembetulannya dengan apa, menyebabkan kat sini kita rugi masa. Kalau kita tengok sini tadi saya dah ke bawahkan dia tu. Satu point ni. Satu point ni nombor 8. Ni nombor 8 tadi. 1.2. Jadi saya kena scroll macam ni lah. Saya kena scroll naik bawah, turun ke atas. Jadi nombor 8 rupanya tadi. Nombor 8. Jadi untuk 1.4 ni saya kena pergi pula, scroll ke bawah pula. Last sekali juling mata kita lah. Maksudnya memang agak sukar. Agak sukar untuk menggunakan kalau kita gunakan tanpa format. Okey, apa yang berlaku? Ni adalah yang tadi saya tutup Saya minimize kejap. Okey, ni adalah yang saya gunakan template UTM. Okey, template UTM ni dia dah susun cantik dah. Okey, adanya benda ni semua sekali ni, semua dah ada. Okey, semua dah ada sampailah sini. Okey, saya scroll lagi. Okey, sampai muka surat. Okey, sampai muka surat ni kalau cikgu tengok Okey. Sekarang ni katalah di latar belakang masalah saya ni. Okey, dia template UTM ni bila kita klik dia akan jadi macam nampak dia jadi macam hitam sikitlah. Dia sebenarnya dia ada skrip lah ataupun dia ada function di belakang dia tu. Contohnya latar belakang masalah. Okay, dia asal dia nombor 3. Okay, saya pergi scroll ke bawah. Saya pergi ke yang untuk ni. Okey, katalah 1 point berapa? Okey, 1.2 Saya cuba yang ni sepatutnya dia duduk di nombor 3. Okey, katalah saya ada tambah lah. Saya ada tambah benda ni. Saya enterkan dia. Okey, dia pergi dah jadi nombor 4. Okey, jadi nombor 4 ni. Kita tengok sini. Ni 1.2 asalnya dia jadi nombor 3 tapi dah jadi nombor 4. Okey, kita tengok. Okey, sekejap saya scroll lagi. Okey, 1.3 tadi. Okey, 1.3 mana tadi? Okey, 1.2 1.2 tadi dia dah jadi nombor 4. Betul kalau kita tengok kat bawah ni, okey, dia dah jadi nombor 4. Okey, atas ni masih lagi jadi 1.2. Kalau 1.3 dah jadi nombor 6. 1.3 ni mungkin dia tak berubah lah. Sebabnya mungkin dia tu, tapi yang 1.4 ni dah jadi nombor 8. Jadi daripada 4, 6, 8. Okay, kita tengok muka surat dia. Okay. Jadi yang ni sepatut 4, yang ni jadi 6. Kita tengok okay, objektif kajian ni nombor 4, ni nombor 6, yang ni jadi nombor 8. Okey, macam mana kita nak buat dia jadi auto? Cikgu klik ke kanan, update field. Cikgu tengok dia nombor 3 ni dia jadi 4, semua dia jadi berubah. Okay, kita klik kanan, update field. Okey, update entire table, klik. Okey, automatic dia dah tukar jadi 4, 6, 8. Dan yang seterus-terusnya ni pun dia tukar secara automatik. Jadi dia menjimatkan masa kita dan dia mungkin dia tak merosakkan mata kita sebabnya perlu menghadap komputer ni terlalu lama. Jadi itulah yang saya kata memang template UTM ni bagi saya dia membantu saya lah. Hampir 500% saya rasa. Kalau tidak saya akan habiskan masa ni
Kalau saya ada tambah bahan ke apa semua, saya perlu ikut satu-satu ni. Saya perlu jujuk lah. Dan template ni UTM ni juga, dia akan tukar. Saya bagi dulu, tunjuk dulu apa dia punya power dulu. Okay, latar belakang masalah ni. Okay, katalah saya tambah dia. Latar belakang masalah sekarang. Katalah saya tambah lah. Tapi ni bukan ni bukan. Saya tambah perkataan lah maksudnya. Saya tambah tajuk dia, latar belakang masalah sekarang. Yang ni pun saya tambah juga. Okay, tapi cikgu jangan pula tulis latar belakang masalah sekarang ni. Pernyataan masalah sekarang. Contohlah saya ubah tajuk dia. Okay, apa yang berlaku bila kita ubah kat sini. Okay, pada sini juga, okay, nampak latar belakang masalah saja. Ini pernyataan masalah saja. Jadi cikgu klik kanan, update field, entire table, dia akan jadi tajuk yang cikgu ubah tadi tu. Latar belakang masalah sekarang. Pernyataan masalah sekarang. Jadi ralatnya, maksudnya dia akan meminimalkan ralat cikgu. Maksudnya tajuk di bawah lain, isi kandungan lain. Mungkin kita dah kalut sangat, dia jadi kalut lah. Kita jadi kalut menyebabkan ini salah, yang ni salah, muka surat ni salah, yang ni salah, ini salah, semua salah. Jadi dengan template UTM ni, insyaAllah kita akan bagi rakaman lepas ni. Okay, maksudnya inilah yang saya nak kongsikan dengan kawan-kawan semua, bahawa template UTM ni memang menjimatkan masa cikgu hampir beratus-ratus peratus lah bagi saya. Okey, kemudian yang ni saya dah tunjuk dah macam mana dia punya power tu, dia punya template UTM ni. Okey, yang ni saya dah bagi. Okey, kemudian seterusnya saya nak kongsikan cikgu okey, berkaitan dengan ni, ataupun mungkin saya nak sebelum saya pergi kepada teknikal tu, saya nak kongsi dulu cikgu benda-benda yang penting. Dalam ni slide ni kita akan kongsi lah lepas ni. Benda-benda yang penting dulu. Nanti kita akan pergi untuk buat teknikal tu. Cikgu dah tengok lah tadi betapa powernya kita punya template yang UTM dah buat untuk pelajar-pelajar dia. Yang ni mintalah kalau yang belum lagi download, tolong download. Yang pertama adalah yang kita punya panduan lah, panduan tesis ni, di mana panduan ni memang amat-amat penting lah bagi kita. Dia punya spacingnya, dia punya layout macam mana, dia nak pakai font apa, dan cikgu tengok saja panduan tesis tu, itu adalah tesis kita. Maksudnya cara dia tulisnya, cara dia buat, dia punya formatting dia tu adalah yang tesis kita. Itulah yang SB saya bagi tahu, Profesor Madya, Dr. Dayana bagi tahu. Jangan saya ulang balik ayat tu. Jadi kita tengok panduan tesis tu sebenarnya itu adalah yang kita kena hasilkan tesis kita. Dan template tesis pun minta cikgu download lah. Nanti ada rakan-rakan saya akan bagi dalam link. Yang ni adalah berkaitan dengan ni adalah bilangan muka surat lah. Kalau kita nampak untuk degree 100 muka surat, kalau master 200, kalau PhD 300. Yang ni pun ada dalam tesis, cikgu boleh baca. Semua saya ambil yang benda yang penting-penting, kalau yang banyak yang detailnya ada dalam tu lah. Jadi kalau ni cikgu boleh page layout ni kita bolehlah menggunakan sama ada portrait ataupun landscape layout, maybe used for figures ataupun table lah, rajah ataupun jadual. Biasa kita akan guna landscape. Tapi kalau yang penulisan ni memang portrait lah. Yang ni tak ada apa, yang ni untuk bila dah nak print nanti. Yang ni adalah berkaitan dengan font. Font yang kita pakai Time News Roman. Atau Homa area apa semua ni. Lepas tu dia punya karakter ni semua 0.5 dan sebagainya. Yang ni bila cikgu guna saja template UTM, memang dia dah setting siap-siap. Cikgu tak payah nak fikir dah dia punya font ke apa ke, memang dia dah setting cantik dah untuk kita. Kemudian margin. Margin 3.25 dia punya tepi tu dan 2.5 untuk atas. Yang ni pun template UTM dah setting dah untuk kita. Ni juga untuk spacing. Yang ni saya akan bagi detail sikit lepas ni dalam teknikal nanti. Maksudnya bila yang pertama ni, kalau kita dah bila tajuk berapa kita nak kena spacing dia.
Dia yang ni berapa kita nak enter. Jadi dengan template UTM ni dan juga untuk Microsoft Word 2016 lah kalau tak silap saya ataupun mungkin bawah lagi, kita hanya boleh guna line. 2 line, 4 line, line-line saja. Dan apa benda line tu, nanti lepas ni kita akan tengok apa benda yang kita boleh setting dia punya layout tu. Dan cikgu tak perlu nak tekan enter dah. 1, 2, 3, 4, tak perlu dah. Tak perlu nak kira dah. Cikgu tarik je saja kat layout tu 4 line. Dia akan terus settingkan cikgu 4 line. Yang ni yang saya nak cuba tekankan juga. Yang ni pun saya dah dapat pengesahan daripada Dr. Dayana. Maksudnya berkaitan dengan jarak spacing ni. Maksudnya yang dia bagi contoh ni adalah terpakai untuk subsection dan juga sub-subsection. Apa benda tu? Subsection, sub-subsection. Jadi kita pun dengar pelik apa benda tu. Jadi di sini saya dah bagi dah sedikit dia punya, kalau kita nampak sini lah. Okey, ni adalah dia punya bab. Kalau cikgu tengok, ni chapter lah. Chapter ni yang atas ni. Ni bab 1. Yang ni tajuk. Okey, ni adalah tajuk. Ni tajuk. Ni kita panggil tajuk. Yang ni kita panggil bab lah. Bab 1, bab 2, bab 3 ni. Jadi dia punya ni adalah 3 kali. Shift enter. Tekan shift enter. Yang ni pun tak perlu nak fikir lagi. Template UTM dah buat dah untuk kita. Yang ni 4 line. Apa benda 4 line ni? Nanti kita akan tengok lepas ni. Apa benda 4 line tu. Yang ni 2 line. Bila dah sampai untuk ni adalah kita panggil subsection. 1.1 ni adalah subsection. 1.1 ni. Maknanya antara tajuk subsection tu dengan teks yang pertama, dia mestilah 2 line ataupun 2 kali enter kalau dulu. Manakala kalau dia masih lagi dalam subsection tu sama, maksudnya dia paragraf lain. Ni paragraf 1, okay, ni paragraf 1, ni paragraf 2. Jadi beza dia kena 2 line. Kalau cikgu nampak. Okey, kalau cikgu nampak sini, paragraf 1 dengan paragraf 2 line. Okey, dalam subsection yang sama. Tetapi bila dia pergi ke subsection yang lain, yang ni 1.2 ni, tadi 1.1. Bila dia pergi subsection yang lain, dia kena spacing dia kena 4 line spacing. Dan dia terpakai juga untuk subsection. Contohnya sini 1.21 contohnya. 1.21 untuk pergi ke paragraf yang terakhir ni, baris yang terakhir. Ni kita panggil baris terakhir ni. Ni baris terakhir. Nak pergi ke subsection, katalah sini 1.21 lah kita kata. Dia pun mesti pakai 4 line juga. Jadi dia itu cikgu kena dapat bezakan subsection dengan sub-subsection lah. Dia guna spacing yang sama. Yang ni pun dah ada complete dah dalam kita punya template. Yang ni pun dia dah setting siap dah. Nanti saya akan tunjuk macam mana cikgu nak tengok betul ke tak 3.25. Kita dok rasa ke template ni, takut template ni tipu kita ke, jadi kita boleh semok. Cikgu jangan bimbang, kita boleh semok benda tu. Okey. Bukan tipu sebenarnya, maknanya mungkin untuk semok lah, untuk ketepatan. Okey. Jadi yang ni yang saya kata tadi. Yang kedua adalah tadi, ini adalah berkaitan dengan penulisan. Ini kalau tulisan saja, ni tulisan saja. Dan kebetulannya mestilah dalam tulisan kita tu ada rajah contohnya. Kalau untuk jarak spacing jadual dengan rajah, ini untuk bahagian atas Untuk bahagian atas ni maksudnya antara sini, sini ke sini ni adalah 2 line. 2 line yang ni. Okey, manakala untuk sini ke sini, untuk sini ke sini ni dia kena pakai 1 line. Benda ni lah yang saya kata tadi aku. Kita kena buat 1 line, 2 line, 4 line. Sini, nanti kita akan tengok lepas ni. Apa benda tu. Jadi bila cikgu buat, klik saja kat sini, cikgu tarik sini 1 line, automatik dia akan bagikan jarak tu kepada 1 line. Ini untuk 1 line pada bahagian atas. Kalau bahagian bawah pula, ini untuk jarak spacing jadual dan juga rajah lah. Sama je. Jadual dengan rajah, dia format dia sama. Okey.
Cumanya kalau cikgu nampak jadual, dia mesti tajuk dia berada di atas jadual. Yang ni. Nampak tak? Yang ni jadual kita. Tajuk mesti duduk atas jadual. Kalau jadual. Manakala, kalau rajah, tajuk berada di bawah. Dia berada di bawah. Jadi kat sini, macam mana kita nak enterkan dua line ni? Sebab apa dia dua line? Kalau cikgu perasan, dua line ni sebabnya ini masih lagi dalam subsection yang sama. Dia bukan berada pada subsection yang lain. Dua line. Maksudnya dia macam penulisan tadi lah. Jadi cikgu kena klik sini. Cikgu jangan letak di sini. Dia punya cursor tu. Cikgu kena enter dulu sekali ataupun klik di sini dan tetapkan dia sebagai dua line. Barulah, maknanya jarak dua line tu antara sini dengan sini. Situ. Dia punya jadual. Ini untuk jadual dengan rajah. Formatting dia sama. Oh, kehadiran. Okey, kejap. Sorry, aku. Kehadiran. Apalah. Okey, jom kita let's go. Kita buat dia punya ni. Okey. Allah, serabutnya dia punya ni. Okey, yang pertama cikgu kena download lah. Cikgu pergi ke sini. Okay, mungkin ada sahabat-sahabat saya dah masukkan dia punya ni. Ya, okey. Terima kasih daripada sahabat saya, daripada Cik Nur Azam dia tulis nama dia Sains Komputer. Okey, jadi yang perlu cikgu download adalah kat sini. Tesis Manual 2018 dan yang kedua adalah sama ada cikgu menggunakan macam saya punya research RS saya adalah dalam bahasa Melayu. Jadi saya guna template yang ni. Tapi padahalnya dia sama. Yang ni adalah bahasa Inggeris. Yang atas ni. Yang atas ni adalah bahasa Inggeris, yang bawah ni adalah bahasa Melayu. Yang ni. Yang ni bahasa Melayu, yang ni bahasa Inggeris. Dia dah bagi tahu dah kat sini. Okey, jadi cikgu boleh download lah. Okey, katalah kita dah download. Saya dah download. Okey, saya dah download untuk yang bahasa Melayu. Okey, kemudian saya dah extract. Okey, saya dah extract. Kemudian saya pun buka dia. Okey, kita buka. Kita punya ni. Okey, ni kita punya paparan lah yang dia bagi. Okey, ni adalah template dia. Okey, memang dah cantik tu. Memang terbaik lah UTM. Okey, semua dah ada lah. Tak payah kita nak fikir-fikir mana nak ambil penghargaan ni, mana nak ambil borang ni, mana ni. Tak perlu nak tanya mana-mana dah. Semua dah ada dah dalam ni. Okey, sini. Semua siap. Complete. Sampai ke bak, sampai rujukan pun ada. Bak 5 pun ada ni. Mana bak 5? Bak 5 pun ada. Okey, memang komplit lah kita boleh kata. Okey, jadi bila dah cikgu dah ni, kita biasalah kita save. Kita save lah macam ni. Okey, yang ni saya pergi yang ni. Sekejap save kan yang template tadi tu. Okay, saya buatlah tesis 1 hingga 5. Okey, ikut format UTM. Contohnya saya buat. Okey, siap. Okey, dah siap dah. Okey, benda yang pertama sekali tu. Okey, yang ni kita yang ni biasalah. Yang ni tajuk tesis apa semua ni. Yang ni tak ada apa. Okey, yang ni kita akan buat. Okey, yang pertama sekali cikgu kena tengok adalah pada bahagian layout dia. Okey, cikgu pergi kepada layout. Okey, ni kalau katalah tak sempat ke mungkin cikgu nampak saya ni memang laju sikit ke. Jadi tak apa, sebabnya kita ada rakaman. Saya takut kita buat perlahan-lahan. Saya takut kita drag sampai pukul 12 ke 1 pagi ke. Kesian juga kat cikgu ni. Jadi untuk menjimatkan masa cikgu dan cikgu boleh tengok benda ni berulang kali, kita ada rakaman, tak payah bimbang. Okey, pergi layout. Okey, dan cikgu pergi ke sini. Okey, pergi margin. Okey, pergi ke bawah sekali, custom margin. Okey, dan cikgu boleh tengok dia punya
Ni dia punya setting dia ni. Okey. Okey, sekejap. Sekejap, saya rasa yang ni cikgu kena pergi sini. Jangan ambil yang muka surat depan. Cikgu ambil yang di sini. Sebabnya dia jadi lari sikit setting dia tu. Okey, pergi ambil di extract. Okey. Okey, pergi sini balik, layout, margin, custom margin. 2.5. Yang ni pun dia tu. Saya tengok di sini rasanya tadi tu. Saya back balik lagi. Cuba tengok di tempat yang kita menulis ni. Okey, sini. Okey, kat sini. Okey, custom margin. Okey, ni. Barulah kita dapat macam saya tadi lah. Yang top dan bottom dia 2.5. Ni. Maksudnya top ni pada bahagian atas lah. Kalau cikgu nampak ni, ni top. Ni adalah 3.25 inside. Inside dengan outside. Kiri kanan, atas, bawah. Ini adalah mengikut format UTM 2.5 dan juga 3.25. Cikgu boleh tengok balik dalam panduan tesis tu. Okey, apa yang saya nak kongsi juga kat sini sebelum kita pergi kepada apa tu yang ni, saya nak buka balik yang saya buat ni tanpa format tu. Okay, ini adalah bab 1 sampai 5 saya tanpa format. Okay, macam mana saya nak transfer dia masuk dalam ni. Okay, ni adalah kaedah saya tu. Ni bukan kaedah UTM. Okay, saya nak bagi apa tu pengakuan tu lah. Ini adalah kaedah saya. Okay, di mana mungkin kaedah UTM dia ada lagi smart, dia ada lagi mudah lah maksudnya. Okay, dan ni saya rasa ini adalah cara yang bagi saya tu mudah. Dan mungkin bila cikgu dah buat tu mungkin cikgu akan dapat satu lagi kaedah yang barulah dan lagi baik. Okey, jadi apa yang saya buat, saya copy ni. Okey, kesediaan. Okey, yang ni untuk yang apa? Ya, ini yang apa dia buka yang ni? Ni yang tanpa format. Okey, yang ni tanpa format. Okey, apa yang saya buat, ni nampak cikgu. Tanpa format ni, kalau cikgu tengok dia punya layout ni, saya rasa hancur ni. Betul dah, saya dah buat. Okey, asalnya untuk makluman cikgu, saya buat tu dia jadi besar. Dia jadi sampai ke sini. Ni, saya punya format. Dr. Dayana pun tengok kata, kenapa awak punya format ni sampai ke tepi? Dr. Dayana tanya saya. Memang saya buat apa tu tak ikut format dia lah. Jadi kalau cikgu nampak sini custom margin, dia memang hancur lah format dia. Ciri dia sepatutnya 3.25, jadi 2 cm. Jadi tak apa, kita katalah dia ni tak ikut format, kita copy dia dalam ni, kita copy yang tak ikut format. Okey, saya pergi ke sini. Okey, pergi ke sini. Okey, yang ni cikgu type saja. Okey, biasanya saya suka guna keep tag only biasanya, ataupun cikgu tengoklah yang mana pun boleh, tak ada masalah. Yang ni. Okey, dah siap saya punya tajuk. Yang ni cikgu jangan kacau lah. Yang ni dia punya apa dia panggil spacing dia. Dia dah buat cantik dah. Maksudnya daripada tajuk kepada nama, okey, berapa dia punya spacing. Dia dah buat dah. UTM buat dah untuk kita. Yang ni tukarlah nama. Tukarlah nama. Bintik dah Ali. Okey, tukarlah nama. Yang ni Siti Teknologi Malaysia. Okey. Yang ni pun tukarlah maklumat cikgu ni. Hari jadi cikgu ke apa ke, terus tukar, tak ada masalah. Yang ni pun tukarlah nama supervisor cikgu. Ni cikgu pilih lah. Yang ni saya tak nak teknikal sangat lah. Yang ni cikgu boleh pilih. Yang ni cikgu tak ada masalah. Ni cikgu delete lah. Kalau cikgu ada satu penyelia, delete je lah. Yang ni tak ada masalah. Yang ni delete. Tekan delete je. Dia hilang lah. Kalau macam saya ada satu saja penyelia, katalah okey, dia tulis nama Nur Dayana binti Abdul Halim. Okey. Yang ni saya delete lah. Saya tak pakai pun yang ni. Saya seorang je penyelia saya. Okey.
Okey, yang ni nanti cikgu boleh tanyalah. Boleh tanya SV cikgu lah. Yang ni, ni sarjana, yang ni tak ada apalah, saya pun tak nak bagi bazirkan masa cikgu. Yang ni pun sama, cikgu boleh pilih. Ni apa, kerjasama. Okey, yang ni kalau cikgu ada kerjasama kalau macam saya delete lah. Saya tak ada joint venture. Jadi kita delete lah. Tak ada apa pun. Banyak kita tak pakai pun. Jadi kita delete dan pastikan kalau cikgu nampak dia ada section break ni. Yang ni pun ada section break. Jadi cikgu delete, pastikan cikgu tahu apa yang cikgu buat. Okey, cikgu delete. Nampak tak ada lagi break ni. Dia jadi kosong lah sebabnya dia masih ada break lagi. Jadi cikgu tekan delete sekali lagi. Okey, baru dia naik duduk atas ni. Jadi bila dah nama ni dan seterusnya yang ni. Itu kalau cikgu tak ada kerjasama. Kalau cikgu ada kerjasama, cikgu kena bubuh lah nama dia tu. Okey, yang ni. Okay, kita copy balik yang ni, tajuk tesis ni. Yang ni yang Dr. Dayana cakap tadi, yang kecil ke besar tu nanti saya akan menuntut lagi dengan SV saya ni. Tak ada masalah, saya akan menuntut lagi. Ni. Okey. Yang ni tulislah apa benda ni, School of Education. Ada tak? School of Education. Ya. Ni tak ada apa sangat ni. Fakulti ni kita boleh tarik tu. Apa fakulti apa kita Boleh tarik lah fakulti apa ni. Yang ni. Okay, fakulti boleh tarik, tak ada masalah dalam ni. Yang ni simple lah. Yang ni simple tu, tak ada masalah. Yang ni pun cikgu masukkan balik tajuk title of thesis cikgu tadi. Letak balik dalam ni. Kesediaan cikgu tengok cikgu tengok baik-baik. Ini dia buat dalam tulisan huruf kecil ni. Jadi cikgu kena ikutlah dia. Jangan pula pergi copy yang ni. Jadi huruf besar semua. Jadi cikgu kena buat ikut dia lah. Title of thesis ni. Kalau kita tengok, saya lupa dah ni. Saya buat yang ni, saya buat huruf kecil lah. Huruf kecil lah. Okay, yang ni. Okay, yang ni saya pun dedikasi. Dedikasi ni tak ada apalah. Penghargaan pun, bagilah penghargaan tu. Okay, abstract ni. Okay, abstract ni. Kalau cikgu tengok dalam dalam kita punya panduan. Okay, cikgu tengok ni adalah saya punya yang saya dah edit lah. Okay, saya dah edit. Yang ni saya dah edit lah ni. Fakulti Pendidikan apa semua menjadi bahasa Melayu lah semua. Sebab yang saya buat dalam bahasa Melayu. Ni saya punya tajuk ni, kesediaan penggunaan Google Classroom. Saya buat jadi huruf kecil dan seterusnya ni saya gunakan single Saya gunakan single sebabnya dalam panduan tu ada dinyatakan kita boleh pakai single spacing. Kalau cikgu rasa panjang lah, sebabnya kalau saya guna 1.5 dia akan pergi ke bawah. Dia akan menjadi 2 muka surat. Jadi tak cantik lah. Jadi cikgu boleh pakai 1.0. Ada dinyatakan dalam panduan tesis benda ni. Saya tak masukkan dalam tu. Sepatutnya dia boleh buat lah. Dia boleh buat single untuk abstract. Abstract boleh single. Kalau kalau cikgu punya tu panjang. Manakala kalau cikgu tengok kat sini, ni ada contoh Yang contoh UTM ni dia bagi 1.5. 1.5 dia punya ni. Okey, seterusnya ni katalah cikgu dah copy lah dalam ni. Contohnya saya buat yang ni. Saya buat yang saya ni, saya ambil yang tanpa format ni. Okay, ni saya punya abstract. Mana saya punya abstract ni? Ni saya punya abstract. Okay, saya ambil semua ni dan saya masukkan dalam yang ni ikut format UTM. Ni. Saya masukkan dalam ni. Okay, dan saya klik kanan, paste. Dah siap. Dia dah jadi dah. Dia dah masuk dalam ni kita punya ni lah template ni.
Okay, yang ni pun saya tak nak sentuh sangat sebabnya dia mudah ya. Cuma saya nak pergi ke sini. Okay, yang ni cikgu tak payah usik yang ni cikgu tak payah usik. Biarkan dia macam ni. Okay, yang ni pun biarkan. Yang ni pun biar. Yang ni pun biar juga. Okay, yang ni biarkan. Okay, kita pergi ke sini. Okay, contohnya ini bab 1. Yang bab 1 ni cikgu tak payah usik lah. Okay, yang ni pengenalan. Betul ke? Cikgu punya pun pengenalan. Jadi cikgu pun pergilah tengok je cikgu punya. Ni saya punya. Ya, dia dah jadi lari dah. Ni sebabnya saya tak ikut format ni. Saya punya nama dia pendahuluan. Saya copy. Copy masuk dalam ni. Yang pengenalan ni. Copy. Okey, dah jadi. Kalau cikgu tengok kalau kat sini, cikgu nampak tak? Dia ada 1 kali, 2 kali. Dia ada 3 kali shift enter. Yang ni dia dah setting dah untuk kita. Okey. Dan cikgu nampak sini. Kat sini. Nampak cikgu? Kita pergi ke sini. Kita pergi kat layout. Dan dia ada di belakang ni after. Selepas. Selepas tu dia nak 4 line. Jadi kalau cikgu nampak sini. Bila cikgu enter saja masuk dia. Bila cikgu enter. Tab enter, dia akan terus kepada sini. Dia jadi 4 kali spacing. Kalau cikgu tak buat gini, okey, katalah cikgu buat kosong PT dah asal dia. Okay, asal dia. Jadi cikgu kena klik 1, 2, 3, 4. Cikgu kena kira. 1, 2, 3, 4. Gitu masuk dia. Nampak ke? 1, 2, 3, 4. Itu masuk dia line. Ni, kalau cikgu buat sini, after ni kosong PT, jadi cikgu kena klik satu-satu. Jadi bila cikgu buat sini, 4 line, cikgu tarik saja. Tarik 4 line, enter. Okay. Bila enter, secara automatik dia akan jadi macam ni. Jadi cikgu pun delete balik lah. Gitu. Okay. Okay, kat sini dia punya 4 line. Sini 4 line. Okay, cikgu kena pastikan cikgu letak di belakang dia. Di belakang yang terakhir sekali ni, panduan ni. Untuk jadi, apa tu, yang ni. Barulah dia akan jadi, maknanya daripada sini ke 1.1 ni jarak dia 4 kali spacing. 4 kali spacing. Okay. Kemudian kalau cikgu nampak, ni adalah subsection ni. Tadi sini ke sini adalah 4 apa tu kita punya ni 4 session 4 spacing 4 line. Jadi untuk ni adalah subsection yang pertama. Sini ke tag yang pertama adalah 2 line. Nampak ke? Jadi cikgu main sini ya, main dengan layout. Okey, klik pada hujung ni latar belakang kajian. Okey, tajuk saya apa guna? Tajuk saya lain rasanya. Okay, tajuk saya yang ni bukan ni. Yang ni. Tajuk saya pengenalan. Tajuk saya. Jadi kita pun letaklah. Yang ni yang format UTM. Jadi cikgu tengok. Cuba cikgu highlight belakang. Bila cikgu klik sini, dia jadi tak? Dia hilang. Nampak ke? Bila cikgu highlight semua, cikgu klik kanan, dia hilang. Nombor hilang. Nombor hilang ni bahaya cikgu. Jadi cara dia, cikgu klik saja, letak sini pun boleh, letak sini pun boleh, jangan highlight. Jadi kita klik kanan dan kita paste. Kita buat gitu boleh. Yang ni. Jadi kita pun, ini kita buang lah. Gitu, pengenalan. Nampak ke? Okay, ni pengenalan. Dan macam mana kita nak masukkan sini dalam ni tag kita. Okey, pengenalan dia sini. Kita copy belakang. Sini saya copy sampai habis. Sampai sini. Okey, sampai habis ni. Ni 1.2 yang saya enter tadi. Okey, yang ni jangan lupa copy. Okey, kita masukkan dalam kat sini. Template dia ni. Okey, template dia. Okey, kita copy masuk. Okey, yang ni cikgu klik kanan.
paste. Nampak tak tu? Kalau cikgu merge all, dia akan jadi gini. Kalau kita don't merge, kita buat gini. Ataupun cikgu pakai yang ni, dia akan yang italic apa semua tu, kemungkinan besar cikgu kena setting balik. Okay. Jadi cikgu tengok sini. Yang pertama, cikgu nampak Okay. Kalau cikgu nampak kat sini, saya punya line ni, nampak tak? Dia dah jadi kosong PT. Jadi apa yang cikgu kena buat? Okay, cikgu kena highlight balik. Highlight balik yang ni. Okay, highlight. Type sini 2 line. Okay, bila enter, secara automatik dia akan ni, ubah kita punya ni. Jadi yang ni pun cikgu boleh backspace lah. Okay. Boleh enter gitu. Memang dia akan pergi tu kepada 2 line. Ni jarak sini ke sini 2 kali enter. 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 Yang ni pun sama. Jadi sini ke sini pula cikgu. Kalau kita ingat tadi, kita tengok balik slide kita. Okay, kalau cikgu tengok sini slide kita. Okay, untuk yang hujung sekali ni, yang ni, untuk pergi ke subsection yang baru, dia mesti 4 line spacing. Okay, apa yang cikgu kena buat? Pergi sini, cikgu hanya highlight kat sini lah. Ataupun cikgu klik kat sini. Tak payah highlight pun apa. Cikgu klik je pada hujung ni, yang ni. Cikgu tukarkan layout ni, okay, layout dia kepada 4 line. Okay, apa yang jadi 4 line, cikgu tengok ini saya dah tukar 4 line. Okay, yang ni kat sini ni, nampak tu? Dia dah jadi, jarak dia automatik dia dah jadi berubah, jadi panjang dah. Kalau kita buat 2 line tadi, dia jadi rapat, nampak tu? Dia secara automatik je. Jadi untuk ujung last teks yang terakhir, nak pergi ke subsection yang baru, kita kena 4 line. Enter. Okey, memang memudahkan kerja kita tu. Okey, jadi yang ni 2 line, tetap 2 line. Yang ni tetap 2 line. Mana dah layout kita. Ni tetap 2 line. Yang ni 2 line apa semua. Tapi bila nak pergi ke subsection yang baru, dia jadi betul panggil, dia jadi 4 line. Okay, kalau kita nampak sini dia bagi contoh sampai berapa? 1.3, 1.4 deh. Okay, kita pergi lagi tengok, kita copy lagi. Saya nak tunjuk kat cikgu, contoh lah. Contoh saya ada ni 1.2. Okay, saya ada 1.2, 1.3, okay, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. Saya ada, katalah saya ada sampai 1.8 lah. Yang ni. Contohnya saya buat satu lagi, ini 1.2. Okay, saya buat contoh satu lagi. Okay, yang ni saya buat satu lagi, 1.2 yang ni juga. Okay, yang ni data belakang masalah, saya copy yang lama. Okay, dia pernyataan masalah. Kalau saya buat sini, dia akan jadi hilang. Okay, apa yang kita kena buat? Kita klik lah mana-mana kita. Okay, kita boleh gitu tak apa. Kita nak bagi dia pernyataan masalah. Kita ni pernyataan masalah. Betul ke? Pernyataan belakang masalah. Sorry tu. Saya dah delete yang betul. Okey, yang ni. Okey, yang ni cikgu boleh check lah. Ni 2 line. Betul lah. Antara subsection dengan yang ni 2 line. Antara teks yang terakhir section 1.1 dengan subsection 1.2 mesti 4 line. Yang ni pun sama juga. Jangan lupa kita save kerja kita. Okay, kita copy yang ni. Copy lagi. Oh, panjang dia ni. Okay, kita copy. Okay, yang ni kita okay, sampai sini ya. Okay, yang ni kita pun list. Kalau kita buat keep tag only, dia akan jadi hilang lah. Kadang-kadang yang kita buat Google Classroom ni sebabnya saya italic kan dia.
Jadi dia akan jadi hilang. Jadi kita boleh buat yang kat tengah tu. Okey, yang ni kita highlight kan. Highlight semua dulu, highlight. Okey. Okey, yang ni cikgu jangan lupa tarik apa? 2 line. Okey, layout 2 line. Okey, enter dia. Okey. Bila enter, secara automatik dia akan spacingkan antara paragraf dengan paragraf, perenggan dengan perenggan 2 line. Okey, yang ni okey, yang ni 2 line okey, cantik semua. Yang ni tak ada masalah sampai di ujung ni aku. Di ujung ni sebabnya kita nak pergi ke 1.3. Yang ni dia duduk macam ni. Jadi kita tak nampak. Jadi sebenarnya aku, cikgu nampak dia yang ni dia akan jadi macam kita tekan tab ni. Sebenarnya dia tak ada tab. Cikgu boleh backspace balik. Cikgu enter saja. Dia automatik. Dia akan jadi itulah, jadi macam ni. Okay, yang ni yang ujung ni cikgu type dia 4 line. Okey, di ujung nak masuk section baru tu mesti tag terakhir adalah 4 line. Itu yang formula dia. Okey, antara perenggan dengan perenggan 2 line, section hujung section 1.2 nak pergi ke 1.3 adalah berapa tu? 4 line. Okey, katalah saya tinggalkan yang 1.3 ni, anggapkan saya dah isi lah. 1.4, 1.5 ni apa semua ni. Okey, saya dah isi 1.7. Sudah. 1.7 je ada. Padahal saya punya ada sampai 1.8. Macam mana nak buat pula ni? Okey, 1.7 saja yang ada. Tapi saya punya tesis sebenar adalah 1.8. Okey, apa yang cikgu kena buat? Okey, kita buat dulu yang 1.7 ni. Okay, katalah sini dia tulis skop kajian. Okey, skop kajian. Okey, yang ni kita buatlah. Yang ni kita skop kajian. Okey, kita buang yang ni. Okey, kita buang yang ni. Okey, cara dia, cikgu jangan tulis yang lain. Cikgu ambil kat sini, cikgu klik sebelum skop kajian ni ataupun gini. Okey, sekejap saya nak tambah Saya nak tambah 1.8. Sebabnya dia ada sampai 1.7 lah. Okey, jadi 1.8 ni. Okey, saya klik. Okey, saya klik kat sebelum sebelum E ni saya enter. Okey. Dia akan jadi 1.8. Kalau cikgu klik di ujung ni, cikgu klik buatkan cursor dia di belakang N, cikgu enter, dia akan jadi paragraf. Jadi cikgu kena klik sebelum mula-mula tajuk lah, huruf yang pertama, tajuk subsection cikgu tu. Contohnya sini E. Cikgu tekan enter. Dia akan jadi 1.8. Di sinilah barulah cikgu tulis skop kajian. Okay, barulah kita tekan enter. Dia akan jadi macam tu. Jadi standby je 1.8 ni. Okay, 1. Ni kita pun copy lah 1.7 kita ni. Okay, 1.7 kita. Yang ni kita buat ini. Ataupun kita boleh buat yang tengah ni. Boleh. Okay, yang ni. Dan pastikan cikgu highlight. Tukarkan dia kepada. Ni dia kosong PT. Nampak tu? Asal dia kosong PT. Dan ni cikgu buat 2 line. Okay, nampak tak tu? Okay. Okay, oleh kerana dia satu perenggan saja. Ni subsection 1.7. Okay, dia nak pergi ke subsection yang baru. Dia kena berapa line tu? Ada siapa boleh respon tak? Kita sembang-sembang bulan ni tu. Nampak. Oh, kemas. Terbaik. Oh, cikgu Chu. Sihat cikgu Chu Okay, 4 line. Kita tekan enter. Dia terus jadi 4. Okay, itu dia punya memudahkan kerja kita lah. 1.3, yang ni adalah 1.4. Okay, kemudian kita nak tambah lagi. Sebabnya saya punya ni 1.8 ni definisi operasi. Saya ada 1.81, 1.82. Ni kita panggil sebagai, ni adalah subsection. Yang ni adalah subsection. Oh, 2 kali sub. Subsection. Jadi 1.8 ni, apa yang cikgu buat sama juga konsep dia.
Cikgu tekan klik sebelum E ni dan tekan enter pada keyboard. Tekan enter. Dia akan jadi 1.9. Okey, biarkan dulu. Dia nak jadi 1.9 ke berapa ke? Biarkan dia. Okey, maksudnya cikgu kena rancang lah, kena tengok berapa dia punya apa yang ni. Saya punya ada 1.9 tak? Saya punya ada 1.9. Okey, saya punya ada 1.9. Jadi saya kena simpan satu ni. Yang ujung ni. Maksudnya kita kena tahu berapa yang paling ujung kita punya tajuk ni sebelum kita buat subsection. Okey. Okey, yang ni. Okey, yang ni adalah 1.9. Okey, ni kesimpulan. Okey, dan ni saya pergi balik yang tadi 1.8. Okey, definisi operasi. Okey, saya tag ni kalau kita copy biasa, yang ni kita copy ni kalau kita copy keep soft formatting pun boleh. Okey. Yang ni kita kena buat tekan enter belakang dia. Okey, kita tak nak kacau yang 1.9 kesimpulan ni. Yang ni kita buat yang ni balik. Okey, kita copy balik yang ni. Okey. Yang 1.9 ni apa yang kita kena buat? Okey. Apa kita cuba selesai yang ni dulu, definisi operasi. Okey, yang ni dalam ni dia punya tajuk lah. Okey, tajuk. Okey, yang ni kita kena buat dia punya dua line. Okey. Okey, yang ni maksudnya bila dia pergi subsection yang baru, dia kena buat line ya. Okey, yang ni apa yang saya kena buat? Okey, 1.9, enter lagi. Jadi kita bubuh tajuk dia dulu. Okey, yang ni adalah 1.81. Okey, yang ni 1.81. Okey, yang ni adalah Google Classroom. Apa yang saya kena buat adalah tekan tab. Tekan butang tab tu atas caps lock tu. Ada yang anak panah kiri kanan tu. Cikgu tekan saja tab, dia akan jadi 1.81. Nampak ya? Okey, yang ni 1. Yang ni butang tab ni, yang ni butang tab. Ni butang tab. Ni comel ni, yang comel ni yang butang tab ni. Ni butang tab. Okey. Maksudnya cikgu tekan butang ni. Tekan butang tab ni. Okey, bila tekan butang tab kat sini, daripada 1.9 dia jadi 1.81. Dia akan jadi gitu. Okey, jadi 1.81 barulah cikgu masukkan isi 1.81. Okey, yang ni. Cikgu tekan yang ni boleh, yang tengah ni pun boleh. Okey. Okey, yang ni bagus. Okey, nampak tak? Sebab apa dia jadi rapat ni adalah sebab kita punya after ni adalah kosong PT. Jadi apa yang cikgu kena buat sebabnya dia subsection yang lain kena 4 line. Enter. Okey, sebabnya dia habis dah. Dia satu perenggan. Okey, dia ada satu perenggan saja. Okey, yang ni pun sama. Okey, kalau cikgu tekan terus, kalau cikgu tak tulis tajuk, contoh ni tajuk ni, biasanya kita kena tulis tajuk ni. Kalau cikgu terus enter saja, dia akan hilang 1.9 tu. Okey. Bukan hilang, dia jadi apa? Dia jadi apa orang panggil? Dia jadi macam tak ada, dia tak pergi ke nombor yang seterusnya. Jadi cikgu katalah cikgu tulis tajuk sini, yang ni 1.81. Ni adalah 1.82. Okey, 1.82 ni saya punya adalah kesediaan. Okey, kesediaan. Okey. Bila ada tajuk saja, barulah kita boleh enter dia. Okay. Mana dia punya ni? Ni. Bila ada tajuk, ni dia akan
enter dia punya yang ni. Ataupun saya tunjukkan ni. Katalah ni 1.01, kita buang dulu yang ni. Dia sebabnya dia jadi beralih ni. Okey, sekejap Okey, yang ni. Contohnya 1 point ni 1.10, bila kita enter baru dia jadi 1.11. Jadi kita kena susun siap-siap lah. Ni 1.81. Yang ni akan jadi 1.82. Ni 82. Okey, ni 82. Yang ni akan jadi 1.83. Yang ni akan jadi 1.83. Lepas tu akan jadi 1. Tekan pula. Akan jadi 1.84. Okey. Seterusnya akan jadi 1.85. Dia biar dulu aku yang ni. Nanti kita akan tag dia. Yang ni 1.86. Okey, ni dia ambil sekali dengan tajuk, kita buang. Okey. Okey, 1.86 juga. Ni sebabnya saya buat manual Itu yang dia jadi ambil sekali tu. Okey. Yang ni okey, 1.87. Kita tengok sampailah sini 1.87. Ni 1.87. Okey. Yang ni 1.87. Okey. Okey, jadi kalau kita nampak sini, okey, cara dia tu, yang ni dah 1.81 dah. Okey, yang ni 1.9 ni cikgu tekan tab saja. Okey, yang ni tekan tab. Okey, yang ni tekan tab 1.82, tekan tab 1.83, tekan tab lagi 1.84, tekan tab 1.86, tekan tab 1.87, tab lagi 1.88 yang dia. Dia sampai jenis sekolah. Okey, yang ni kita buang. Delete saja, backspace. Dia akan jadi 1.9. Okey, 1.9 adalah kesimpulan. Jadi cikgu dah siap dah tajuk dia. Okey, sebab apa kita kena buat gini tu? Sebabnya kita jangan sebabnya kita takut kita kacau dia punya format tu. Dia tak akan jadi automatik yang ke atas nanti. Yang ni kita kena buat siap. Yang ni adalah 2 line 1.82. Cikgu isi lah. Cikgu masukkan lah. Dia punya yang ni cikgu copy lah. Ni 1.8. Yang ni kita only ni cikgu copy. Dan jangan lupa yang belakang ni, sebabnya dia hanya satu saja, dia akan jadi 4 line. Gitu. Jadi sama juga. Pengetahuan pun bila dah ada tajuk senang lah. Yang ni pun satu juga. Okey, yang ni pun yang ni enter, kita highlightkan dia, buat dia jadi 4 line. Jadi sama je tu. Jadi konsep dia sama. Bila ujung perenggang tu nak pergi ke subsection ataupun section yang baru, dia jarak dia adalah 4 line. Okey, sama je sampai sini. Okey, bila dah sampai habislah. Okey, bila sampai kesimpulan ni tu. Okey, cikgu jangan buang ni. Okey, break section ni tujuan dia. Sekejap saya katalah saya dah buat dah. Saya dah buat habis dah sampai ni. Okey, sampai kesimpulan. Okey, saya dah copy semua. Saya dah buat sampai kesimpulan. Okey, saya ambil copy balik dalam kesimpulan. Okey, ni kita buanglah. Okey, yang ni pun sama juga. Kita buat 4 line lah. Okey, 4 line. Okey, okey. Bila sini ni maksud dia tu, okey, katalah yang ni. Okey, katakanlah yang ni, dia bab 2.
Okey, section ni contohnya 1.9 ni cikgu duduk di bawah. Okey, nampak tak? Bila duduk di bawah, section ni akan menolak bab 2 tu ke page yang baru. Tu fungsi section tu. Ni, yang UTM dah buat ni, yang section break ni, bila dia pergi masuk saja muka surat baru yang bab 1, bab 2 ni dia bukannya duduk, dia bukan duduk kat sini. Walaupun dia ada lagi banyak lagi ruang ni, dia akan menolak pada page yang baru. Itu dia jaga, maksudnya dalam format UTM ni, pada yang katalah subsection yang terakhir, katalah dia sikit saja ni, dia punya tulisan ni, bab 2 ni mesti berada pada permulaan page. Permulaan muka surat yang barulah kita kata. Dia bukannya duduk di sini. Dia tak duduk di sini. Jadi berbanding dengan saya yang tak ada bab ni, nampak tak? Dia jadi duduk kat sini, bab 2 ni. Sepatutnya bab 2 ni kena berada di muka surat yang baru. Gitu. Tapi disebabkan yang ni adalah yang saya tak buat format, tanpa format dia akan berada di bawah ni. Jadi salah lah kalau kita hantar macam ni, formatting kita automatik salah. Okey, yang ni untuk subsection dan section. Macam mana cikgu nak buat sub, macam mana cikgu nak buat section. Kalau tak cukup, cikgu boleh tambah. Okey. Okey, seterusnya saya nak berkongsi juga berkaitan dengan rajah. Okey, macam mana cikgu nak buat, saya cari yang ada rajah. Okey, contohnya yang ni. Okey, katalah 2.31. Okey, yang ni saya tinggalkanlah. Okey, yang ni tak ada apa. Okey, bab katakanlah yang ni. Okey, 2.31 dah ni. Ni bawah Bestari, ataupun saya buat yang atas lah. Maksudnya saya tukarkan yang ni jadi Bestari. Okey. Okey, mana dia punya ni. Okey, ni introduction dia. Okey, ni. Okey, jap. Ni intro lah. Jadi saya cuba skip dulu. Saya pergi terus kepada yang ni. Saya nak buat table. Okey, jadual Okey, katalah ni jadual. Okey. Copy macam biasalah. Copy sampai sini. Okey, yang ni pun copy, jangan lupa untuk 2 line. Okey, yang ni kalau dia tak ada ni kita tekan ni. Okey, ataupun kalau kita enter sini dia akan jadi hitam. Jadi untuk mengelakkan tu, dia ada juga kadang-kadang kita tekan tab lah. Tab dia akan betulkan balik. Okay, yang ni 2 tab, yang ni 2 spacing, 2 line. Yang ni pun 2 line. Okey, jadi untuk cikgu pergi ke untuk buat yang ni, dia jadi kecil pula. Okey, katakanlah yang ni untuk bab ni. Jadi tak cantik ini. Yang ni saya buang bagi dia duduk atas. Okey, ni. Okey. Katalah yang ni, ni gambar saya. Saya ambil gambar. Yang ni pun sama jarak dia dengan gambar ni 2 juga. Okey, yang ni gambar 2. Dan manakala kalau seperti yang sebelum ni, dalam format UTM, gambar dia adalah rajah lah. Rajah ni dia mesti tajuk tu duduk di bawah. Jadi kita klik di ujung ni, di tepi ni, di tepi dia ni. Ni kita nampak dia gambar. Ni adalah gambar. Okey, klik sini. Cikgu type 1 line. Okey, 1 line. Untuk rajah dia 1 spacing. Okey, kita enter. Okey, kita enter di bawah. Macam mana saya nak bagi contoh ni. Ya, saya buang sikit ayat ni.
Okey. Okey, katakanlah saya buang Okey, yang ni satu line, kita enter. Okey. Maksudnya di sini cikgu kena buatlah kat tengah dan ambil tajuk dia. Okey, ambil tajuk dia. Okey, nampak Okey, apa yang berlaku ni? Rajah yang cikgu buat ni bukan automatik tu. Rajah yang cikgu buat ni. Rajah 2.2. Ini adalah cikgu ambil daripada sini. Sepatutnya rajah 2 ni dia akan automatik berdasarkan, ini kalau cikgu duduk dalam bab 2 dia akan jadi rajah 2.2. Okey, katalah kita nak tengok yang saya kata tak automatik ni. Tengok rajah 2.1 ni. Okey, bila saya pergi ke atas ni, pergi atas senarai rajah. Mana senarai rajah? Okey, senarai rajah. Okey, rajah, klik kanan. Update field, sama juga. Dia update field. Okey. Nampak tak? Dia tak masuk lagi. Rajah 2.1 saya tu tak masuk. Macam mana kita nak buat dia masuk dalam ni? Okey, cikgu kena pergi ke sini. Okey, sekejap Okey, yang ni. Okey, rajah. Cikgu pergi kepada reference. Okey, yang ni reference. Lepas tu cikgu pergi kepada insert caption. Okey, pergi reference, pergi kepada insert caption. Okey, klik situ. Okey, cikgu akan nampak gini. Okey, yang ni sebabnya saya dah ada. Okey, katalah saya delete Saya delete yang ni sebabnya saya tak nak bagi cikgu keliru. Delete yang ni. Delete yang ni. Okey. Pada asasnya caption cikgu akan ada 3 ni. Equation, figures, figure dengan table. Yang ni. Maksudnya kita pergi ke sini. Okey, pergi ni reference, insert caption, klik. Okey, cikgu akan ada 3 yang ni. Apa yang cikgu kena buat? Kena klik pada new label. Okey, new label. Okey, klik new label. Okey, ingat, ini adalah rajah. Bila rajah, kalau ikut format UTM, dia kena huruf besar depan dia. Cikgu tarik gitu je. Rajah. Tekan sini, rajah. Okey, cikgu rajah. Cikgu nampak tak? Dia akan jadi rajah 3. Rajah 3. Okey, apa yang kena buat? Kita kena buat numbering. Okey, klik sini, numbering. Okey, ni kita nak numbering lah. Include chapter number. Klik include chapter number. Dan use separator dia ni kena period, titik. Okey, ni dia punya heading ni, tak ada apa. Okey, dan tekan okey. Nampak tak cikgu? Dia dah berubah jadi rajah 2.1. Maknanya rajah ni dalam bab 2 yang pertama. Itu maksud dia. Rajah 2.1. Jadi numbering tadi tu penting. Yang ni format dia kena buat nombor, include chapter number, heading 1 tak apa. Yang ni period, asal dia duduk hyphen. Cikgu kena pergi kepada period. Klik sini. Dan tekan OK. Dan OK. Nampak tak? Okay, tadi figure 2.3 ni kita delete lah. Okay, kita tak pakai yang ni. Tadi tu, kita nak hanya rajah 2.1 yang kat depan ni tu. Okay, yang belakang ni adalah bukan. Ni adalah yang kita copy tadi. Dan antara rajah 2.1 ni dengan tajuk ni dia kena tab. Cikgu tekan tab sekali. Gitu. Okay, tab gitu. Jadi cikgu highlight. Okay, highlight. Pergi home. Okay, ni ketengahkan dia. Jangan tekan bold. Dan hitamkan dia. Jadi ini adalah untuk rajah. Contoh saya ambil jadi tengok yang Sekejap. Okey, ni adalah rajah. Itulah. Okey.
Okey, maksudnya rajah 2.1. Kalau cikgu nak tahu betul ke tak, cikgu nampak tak? Bila cikgu highlight ni, dia akan jadi terlebih hitam 2 dengan 1 ni. Okey, jom kita try tengok yang kat atas. Pada muka surat tadi tu, nampak rajah 2.1 tadi tu, kita dah buat dia jadi auto. Ni, dia duduk pada muka surat 14. 2.1 Okey, bila kita naik atas, rajah, mana rajah? Okey, bila kita klik kanan, update field, update entire field, enter, dia dah keluar dah. Okey, rajah 2.1, logo 1 Bestarinet. Tu cara dia untuk kita jadikan dia tu adalah automatic. Okey, kita pergi lagi, kita buat lagi satu rajah. Okey, cara dia untuk katalah ni dah habis dulu. Yang ni kita dah nak pergi ke rajah tu 2 spacing, 2 line. Untuk enter bagi tajuk 1 line dan untuk pergi ke next ni dia kena 2 line. Okey, untuk pergi ke dia nak tulis lah, kita nak tulis benda-benda lagi kat bawah ni. Contohnya ni contohnya saya nak tambah lah. Nak tambah ini adalah benda lah, ayat-ayat kita nak buat huraian bagi rajah tu. Okey. Ini. Okey. Jadi kita boleh highlightkan dia 2 line. Okey. Yang ni kita pilihkan dia. Ya, jadi cikgu boleh nampak ni. Jadi antara tajuk dengan perenggan baru 2 line dan sini mesti Bapak Ibu kalau kita kena subsection yang baru mesti 4 line. Okey, siap. Kita punya rajah. Ini adalah standard yang ditetapkan oleh format UTM lah. Okey. Ini adalah untuk rajah. Katalah kita ada satu lagi rajah. Okey, yang ni kita ada satu lagi rajah. Okey, katalah kita ada satu lagi rajah, kita ambil ni, kita ambil yang ni pula. Ini rajah yang kedua. Okey, saya ambil ayat dia. Okey, yang ni yang kedua. Okey, rajah okey, yang ni kita ambil merge formatting dia. Kalau dia lari gini, okey, cikgu kena betul lah. Okay, yang ni kena buat lagi jadi gini. Okey, yang ni jangan lupa untuk kita punya ni jadi hitam. Okey. Okey, yang ni. Okey, kalau rajah ni bagi contoh yang ni kita delete lah, tak pakai ni. Katalah untuk rajah yang kedua. Sama juga untuk pergi ke rajah, cikgu kena layout dia untuk perenggan dengan rajah tu mesti 2 line. Okey, mesti 2 line, enter. Okey, yang ni manakala untuk rajah kita copy lah. Kita punya rajah ni. Bagi cari rajah lain. Ini apa? Mana rajah ni? Okey, ambil ni. Okey, saya ambil ni. Okey, sama juga copy, letak kat tengah. Okey, yang ni jangan lupa klik layout. Yang ni satu line. Okey, satu line saja daripada sini ke tajuk dia. Satu line saja. Okey, bukan 2 line. Okey, kemudian kita pun copy lah tajuk dia. Ni tajuk dia. Okey. Tajuk. Okey, yang ni tajuk dia. Okey, dan kita boleh buang rajah 2.4 ni kat depan, kita tak nak bagi keliru. Dan kita pergi reference balik, klik reference, insert caption dan nampak tu, dia dah terus berubah rajah 2.2. Tadi 2.1, ni 2.2. Maksudnya rajah ni berada dalam bab 2, nombor 2, rajah nombor 2. Yang ni pun sama juga. Kita tekan saja okey, sebabnya kita dah setting dah. Dia sekali je setting. Dia setting untuk numbering tu. Okey, tekan okey. Jadi dia akan jadi gini.
kita pun highlight lah dia, bagi cantik sikit, jangan minimize, buat warna hitam dan tekan center dia, dan jangan lupa tekan tab. Okey, jadilah dia rajah dia gitu. Okey, yang ni layout dia. Untuk pergi ke yang seterusnya, berapa itu? 2 line. Okay, maknanya daripada ujung tajuk nak pergi sini 2 line. Okey. Sebelum saya pergi kepada table ni, saya nak tanya cikgu, apa yang salah pada rajah ni mengikut format UTM? Ada tak member yang boleh jawab? Takut kita 10.30. Ada ke? Ada tak siapa-siapa yang rasa ada salah sikit pada rajah ni? Yes, Cikgu Chu, borders. Okey, jadi kita kena double click dia. Pergi ke sini, picture border, dan pergi weight dia, berat dia adalah 1 pt. Okey, ni pergi picture border, weight dia adalah 1 pt. Ini adalah mesti kena ada border. Okey, yang ni ni pun salah juga. Bukan salah, tak tepat lah. Okay, double click, border, dan picture. Ni, weight dia 1 pt. Dah, siap. Kita punya, apa tu panggil? Ni. Okey, sekarang ni kita nak tengok dia masuk ke tak itu? Automatic tak 2.2 ni? Okey, kita pergi ke atas. Okey, kita pergi ke atas. Okey, tajuk rajah. Okey, klik kanan, update field, dan okey. Nampak tu? Okey, dia dah masuk rajah 2.2. Okey, seterusnya kita nak buat apa tu? Kita nak buat yang kedua adalah jadual. Okey, kita nak buat jadual. Okey, katalah sini ada jadual. Okay, kat sini ada jadual. Saya copy satu jadual yang saya punya. Di mana jadual ni? Di mana kat anda? Panjangnya jadual ni. Kita ambil jadual pendek ya. Okey, jadual ni Okey, jadual ni. Okay, kita copy macam biasa. Copy dan kita masukkan kat sini. Okey, kalau kita buat keep source formatting ni, dia akan jadi besar. Kita merge, kita kena sesuaikan lah tu. Yang ni kita use destination tema pun dia tetap, dia lari lah, dia lebih daripada kita punya border ni, apa tu, kita punya layout ni. Okay, apa yang cikgu kena buat, cikgu kena tariklah, masukkan dia, masukkan. Jadi kalau saya akan buat inilah, gunakan tulisan ni. Tulisan can ni, ujung dia ni sebagai rujukan. Kalau sini dalam sangat. Yang ni kengam. Jadi bila cikgu klik pada can tu, cikgu lalukan. Okay, cikgu boleh nampak dia kena kat situ. Yang ni pun dia masuk. Okay. Okay, jadi macam mana nak buat ni? Okay. Kalau kita kena ingat, rajah tajuk di bawah, jadual tajuk di atas. Okay, yang ni pun sama juga. Yang ni kita buat 2 line lah untuk dia pergi kepada tajuk tu. Okay, yang ni biasanya kita buat ni tajuk apa ni? Jadual, ikon fungsi. Okay, yang ni kita buat dia punya ni ikon fungsi. Okay, okay. Apa yang kita kena buat adalah di belakang dia ni, mestilah 1 line. Enter. Maksudnya kita tak perlu dah nak tekan enter, secara automatik jarak fungsi ni dengan rajah ni adalah apa tu, 1 line, 1 spacing. Okay, dan kita nak buat jadual ni sama juga tadi kita pergi reference. Kita pergi insert caption. Okay, kita pilih dalam label ni, tak ada. Okay, tak ada rajah ni tak ada.
Jadi apa yang kita kena buat? New label, klik new label. Yang ni kita tulis jadual, huruf besar jadual huruf besar. Okey saja. Okey. Kemudian kita numberingkan dia. Sekarang ni nampak dia jadi salah lah, jadual 3. Okey. Jadi kita numberingkan dia. Kita nak nombor, include chapter number, heading dia biar yang ni kita nak sebagai titik lah, period. Dan kita okey. Bila kita okey saja, kita boleh nampak jadual dalam bab 2, jadual yang pertama. Kita okeykan dia. Okey, dia akan jadi gini. Kita highlightkan dia. Dia kena betulkan sikit lah. Okey, yang ni pun sama, tag. Okey, yang ni nampak tak? Dia dah jadi lari dah. Rapat Dia rapat jadual dengan ujung ni. Apa yang kita kena buat, layout dia balik, satu line, enterkan dia. Okey, dah cantik. Jadi kita tengok jadual 2.1 dia automatik tak masuk. Okey, jadual. Ni rajah dengan jadual atas lagi. Ni tajuk selara jadual. Klik kanan, update field dan okey, dia dah masuk dah. Jadual 2.1, tajuk dia dan muka surat pun automatik. Alhamdulillah. Okey. Maksudnya kita dah buat jadual dah automatik, rajah pun kita dah automatik, dan sekarang ni satu lagi yang kita kena buat adalah lampiran. Lampiran ni pun automatik juga. Okey. Jadi apa yang kita kena buat, ini adalah lampiran ni lampiran, ni pun lampiran. Dia katalah lampiran yang pertama ni. Okey, kita ada 10 lampiran. Dia bagi C je. Mana cukup? Betul tak? Okey, jadi apa yang cikgu kena buat? Sama juga konsep tadi. Okey, sama juga. Ni lampiran, katalah kita nak buat lampiran D Copy kita copy dia. Copy ni. Kita nakkan tulisan dia tu. Okey, lampiran C. Okey, yang ni kita buang. Okey, lampiran tambahan kita kata. Ini adalah apa tu, lampiran pakar. Pakar apa? Instrumen. Pengusahaan pakar. Okey, yang ni. Ini lampiran pakar rujuk, contohlah. Okey. Dan setiap ni cikgu pun pergi ke bawah Yang ni cikgu kena tambah insert page break. Okey, di bawah lampiran C ni biar dia ada satu page break. Dan yang ni pun kat sini pun cikgu tambahkan satu sini page break insert page break. Okey, sini pun satu page break. Yang ni tak apa. Okey. Jadi yang kita ada sekarang ni adalah lampiran C. Jadi yang ni macam mana kita nak tambahkan D. Okey, jadi cara dia pun sama juga. Tadi kita pergi reference, kita pergi insert caption. Okey. Yang ni kita ada hanya jadual dengan rajah. Jadi kita tambah satu lagi label. Okey, tambah satu lagi label adalah lampiran. Okey, lampiran. Okey. Ya, jadi ni pun sama juga. Yang ni kita tak nak nombor. Kita nak dia tu adalah ABC. Okey, ABC. Jadi kita bercarilah ABC dan kita tak nak dia tak ada chapter apa. Dia tak ada yang ni. Okey, kita tu okey. Dan nampak tak? Dia tu jadi D. Klik lampiran D. Dia jadi macam tu. Dia pun sama juga. Ni, nampak juga. Yang ni C, yang ni jadi D. Jadi cikgu kena hitamkanlah dia. Yang ni dia bold, hitamkan. Dia duduk di mana? Dia duduk di tengah-tengah. Jadi lampiran D. Lampiran ni pun akan jadi
lampiran apa pula? Yang ni akan jadi sama juga, reference, insert caption akan jadi lampiran E. Enter. Tab. Okey, boldkan dia, hitamkan dia, duduk kat tengah. Jadi bila kat sini, cikgu pun cuba naik atas. Mana dia punya, ni adalah lampiran, klik kanan, nampak A, B, C. Bila cikgu update field, terus dia akan jadi lampiran D dengan E berserta dengan nombor muka surat dia. Okey. Jadi setiap ni cikgu kena update lain lampiran, update field dia akan hanya berubah lampiran saja. Kalau yang ni, singkatan ni tak ada, simbol ni pun tak ada update automatik. Yang ni untuk rajah pun, bila cikgu update ni, dia hanya update pada rajah saja. Jadi setiap kali berubah cikgu kena klik dah. Kena klik pada jadual, kena update pada rajah, dan kena update pada lampiran, dan satu lagi kena update pada muka surat ni. Yang ni kena update field dia. Jadi bila update, cikgu nampak kita dah ubah tu definisi operasi dia tu, secara automatik dia akan masuk dalam yang ni. Okey, tu maksudnya untuk rajah. Kalau cikgu tambah banyak lagi rajah pun samalah konsep dia. Yang ni pun, yang ni kita boleh, yang ni kajian. Ni rajah, yang ni jadual. Jadi yang ni pula satu lagi saya lupa nak bagi tahu. Untuk yang ni, untuk spacing ke bawah ni, cikgu nampak kalau jadual cikgu klik sini, kalau cikgu buat dua layout, dua line katalah, bagi kita nak pergi ke yang bawah Okey, bila cikgu tekan hujung ni, enter, dia akan jadi tambah, dia tambah ni. Dia tambah apa? Dia tambah kotak. Jadi apa yang cikgu kena buat, jangan enter di sini. Cikgu letak di sini. Letak di bawah ni. Letak di bawah ni. Yang ni lah cikgu jadikan dia sebagai dua line tadi tu. Okey. Situ. Jadi sini. Okey, daripada sini ke sini. Dia jarak dia jadi dua line. Dia tak boleh nak daripada sini. Daripada belakang ni tak boleh, dia kena di bawah ni. Jadi jarak dia daripada sini ke sini. Jadi dua line. Okey, kalau kita rapatkan lagi, dia tak boleh dah. Okey, boleh dia di bawah. Dia bukannya di tepi. Dia bukannya dua line di sini. Okey. Kalau tidak dia akan jadi rapat Kalau cikgu buat dua line sini pun dia tak function. Jadi cikgu kena ada satu lagi enter di bawah ni. Okey, ni untuk yang ni rajah dah, isi kandungan dah. Okey, lampiran dah. Okey, saya rasa okey, tak ada lah. Okey, untuk singkatan ni kalau macam saya tak ada saya tak ada simbol, saya buang yang ni. Saya tak ada simbol sebabnya dalam saya punya penulisan tu. Jadi senarai lampiran biar jadi senarai lampiran kat sini. Okey. Delete saja. Okey, senarai lampiran. Okey, jadi senarai singkatan adalah okey, jadi biasanya bila dah cikgu edit tu secara automatik dia kena update lah field dia. Dia mesti akan berubah. Okay, dia punya isi dia punya muka surat tu. Okay, yang ni. Dia akan berubah. Okay. Okay, ada lagi tak? Saya punya ni, sekejap saya nak tengok kita punya objektif mana ni. Lampiran, jadual, isi kandungan. Okey. Okey, saya rasa itu saja kita punya sesi malam ni. Ada sebenarnya tu ada soalan ke?
boleh nampak tak kita punya ni? Nanti cikgu boleh tengok balik rakaman. Jadi yang paling pentingnya macam tu lah. Jadi antara ni berapa dia punya spacing, dalam ni pun kita dah jelaskan lah. Okay. Mungkin boleh tu Cikgu Mani. Okey, baik. Baik rakan-rakan guru, sekiranya ada soalan kita buka sebentar untuk sesi Q&A, soal jawab. Boleh turn on mic dan terus bertanyakan kepada kita punya senior Okey, satu lagi Kak Ni saya lupa ni. Okey, untuk yang ni dia secara automatik kita tekan Ctrl F, dia akan terus heading ni, dia akan ada kat tepi ni. Nampak ni secara automatik dia akan ada untuk memudahkan pensyarah kita nak rujuk, nak tengok kita punya ni. Cikgu tekan Ctrl F. Ctrl F, find dan tekan heading. Tekan heading. Jadi kita boleh automatik yang ni. Sama juga bila kita, okey saya lupa untuk generate. Okey, untuk kita nak hantar kepada blind review nanti, PDF ni. Katalah saya buat dia dalam format PDF. Ni. Sekejap tak keluar lagi saya punya. Okey, yang ni format PDF. Okey, yang ni sekejap Okey, apa yang cikgu boleh nampak sini, kita boleh adakan dia punya apa? Yang ni dia tak nampak Dia sepatutnya apa? Dia punya isi kandungan tu. Isi kandungan tu di tepi tu. Ni sebab saya pakai ni terus, dia tak keluar. Okey, tak apa. Yang ni tak keluar, nanti kita buat terbalik. Okey, ni memudahkan lah. Biasanya Dr. Dayana memang dia akan minta apa tu yang ni, yang kat tepi ni. Memudahkan beliau sebagai SB saya untuk semok dalam pendahuluan ni apa benda yang section, berapa section, ada sub section. Jadi memudahkan beliau untuk semok lah. Semok dan juga membuat pembetulan. Okey, Kak Ni. Okey, alright. Rakan-rakan jangan lupa untuk isikan borang kehadiran ya. Link telah diberikan oleh rakan-rakan saya yang lain dalam chat box. So sekiranya telah isikan borang kehadiran dan rasanya kita punya Sifu ni, Bro Sam, dia telah menerangkan segala-galanya yang sepatutnya kita tahu daripada A sampai Z, insyaAllah berkaitan dengan penggunaan template thesis UTM. Okey, itu sekali lagi kita sediakan QR code, jadi rakan-rakan boleh saja scan QR code untuk link kehadiran di situ. Dan sekiranya kita tiada apa-apa lagi persoalan di sini ataupun mungkin ada yang segan nak bertanya secara online macam ni, buka mic dan sebagainya, boleh sahaja PM Bro Sam nanti, Bro Sam ya, boleh ya? Boleh. Dalam family UTM ODL tu, rakan-rakan jangan segan, boleh PM kepada Sifu kita di situ sahaja. Alright. So kalau tak ada apa-apa lagi Bro Sam, kita boleh tamatkan sesi ya? Ya. Okay, alright. So kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada senior iaitu TS Rosha Farizan kerana sudi ya untuk buat sesi perkongsian atau sharing ni dengan kita. So diharap rakan-rakan ODL yang lain semester 2, semester 3 dan seterusnya, of course our senior telah mendapatkan manfaat daripada perkongsian ini. Sekian saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.